Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada Wik Parti Encik David Marshall, anak lelaki Pakaian Aden, Encik Muhammad Riza bin Abdul Hamid, Wik Parti, dan juga Wik Parti Encik Muhammad Suzuki bin Ahmad. Juga kepada pemangku Siusaha Bandaraya Tuan Haji Badrul, serta semua rakan-rakan ahli majlis, pendengar-pendengar, rakan-rakan media, wira-wira orange yang saya kasihi sekalian. Visi yang pertama adalah berkaitan dengan pelanjutan tempoh bayaran cukai taksiran, klinik tunggakan cukai dan juga pakej-pakej bantuan rakyat yang sedang akan diberikan pada mulai bulan Oktober. Ingin saya maklumkan kepada semua pemilik-pemilik premis bercukai di seberang perai, MBSP sempena dengan sambutan Hari Bandaraya iaitu pada 16 September 2021, ulang tahun yang kedua, telah membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh cukai taksiran bayaran daripada sehingga 31 Disember tanpa kena apa-apa denda. Kalau mengikut peraturan yang telah dibuat sebelum ini, selepas saja 31 Ogos setiap tahun jika bayaran dibuat akan dikenakan denda. Tapi pada tahun 2021, MBSP telah menghapuskan ataupun mengecualikan denda tersebut dan diminta semua pembayar-pembayar cukai, pemilik-pemilik premis yang bercukai, yang bertanggungjawab membuat pembayaran supaya kami dapat terus memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat penduduk seberang perai. Perkara yang kedua adalah bagi mereka yang mempunyai masalah. MBSP memahami bahawa ramai juga yang terkesan dengan COVID-19 dan mempunyai masalah untuk membayar cukai taksiran yang dikenakan oleh MBSP. MBSP akan mengadakan klinik bagi membantu mereka mulai 17 September sehingga 15 November 2021 hari pejabat. Walaupun bagi mematuhi SOP MKN, kerjasama tuan diminta untuk membuat temu janji supaya SOP yang telah ditetapkan dapat dipatuhi. Kaedah untuk membuat SOP telah saya terangkan, iaitu sama ada layari www.peaktime.com/mbsp, pilih lokasi iaitu Menara MBSP, pilih jabatan perbendaraan dan tentukan tarikh temu janji. Ataupun scan QR code. Ataupun telefon helpdesk 045497470471 MBSP akan mempamerkan langkah-langkah ini di dalam Facebook mulai pada hari ini. Saya berharap sesiapa yang ada masalah tentang pembayaran cukai, kita akan cuba selesaikan, dan tema pada kali ini adalah bantu kami untuk membantu anda atau help us to help you. Perkara yang ketiga adalah diskaun kompaun MBSP. Diskaun tempat letak kompaun tempat letak kereta telah ditetapkan pada RM RM10, tak kira berapa lama. Kalau biasanya akan dikenakan RM30 bagi tempoh yang lama, bagi kompaun yang tidak dibayar, telah dikurangkan pada RM10. Manakala kompaun-kompaun lain akan dikurangkan 50%. Kecuali kompaun tempat letak kereta yang salah yang telah dilakukan dalam peta OKU, kita tidak akan memberi pengurangan. Yang keempat, insentif kepada peniaga-peniaga telah pun diluluskan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Pengecualian bayaran sewa premis komersial mulai Oktober hingga Disember 3 bulan. Yang kedua, bayaran sewa premis perniagaan. Saya telah dapat banyak keluhan daripada peniaga-peniaga khususnya komplek makanan dan juga pasar awam mulai Oktober sehingga Disember, 3 bulan. Oktober, November dan Disember. Bagi pengusaha pasar malam, pasar pagi, pasar minggu, permit penganjuran akan dikecualikan setahun, iaitu tahun 2022. Walaupun anda dikenaki memohon, bukan sekiranya anda tidak memohon, anda tidak akan dapat permit. Berbeza, jangan bila anggap dikecualikan tak perlu memohon. Anda kena memohon baru dikeluarkan permit. Permit itu dikecualikan sebarang bayaran. Tetapi kalau anda tidak memohon, anda tidak ada permit. Dan jika dilawati oleh enforcement kita, anda telah melakukan satu kesalahan. Tidak ada permit penganjuran.
Jadi saya minta semua penganjur-penganjur jangan silap faham, masih kena memohon dan kita akan kecualikan. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, itu sahaja berkaitan dengan cukai taksiran dan juga pakej-pakej yang ditawarkan. Oleh kerana line hari ini dia offline, saya akan jawab soalan-soalan yang akan ditanya selepas daripada line kita dapat dinaikkan semula. Perkara yang kedua, ahli majlis, tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, saya telah observe atau membuat perhatian bersama dengan pegawai, juga mendapat input daripada ahli majlis. Masalah yang terbaru adalah pelupusan kit ujian kendiri COVID-19. Sejak beberapa bulan yang lalu, kit ini telah pun dijual di farmasi-farmasi dan semua bebas membeli tanpa ada sekatan. Masalahnya apabila mereka melupuskan kit tersebut, sekiranya mereka ini termasuk dalam golongan negatif, alhamdulillah tidak ada masalah. Tetapi kalau mereka positif, virus ada pada kit tersebut. Dan saya amat bimbang wira-wira Orange MBSP, begitu juga sesiapa yang memegang kit tersebut di dalam bungkusan tong sampah, virus akan terlekat pada tangan atau apa-apa bahagian badan mereka dan seterusnya akan menjadi perebakan. Oleh itu, sehingga perkara ini tidak menjadi masalah yang besar, saya memohon kepada semua penduduk Seberang Perai, marilah kita memastikan pelupusan kit ujian kendiri ini dibuat dengan cara yang teratur. MBSP akan mempamerkan kaedah-kaedah pelupusan ini supaya kita dapat mematuhinya. Sangat serius dan sangat membimbangkan. Pertama, pastikan semua kit ujian kendiri COVID-19 yang telah digunakan dimasukkan ke dalam plastik dan diikat dengan sempurna. Yang kedua, lupus plastik yang mengandungi kit ini ke dalam plastik yang diikat dan memasukkan ke dalam tong sampah. Bagi mereka yang positif, saya nak show satu lagi. Sanitize kit ini. Sanitize tangan, sanitize kit ini. Sanitize tangan, sanitize plastik. Saya tak sebutkan di sini, tapi saya nampak ada keperluan kerana tangan mereka telah ada virus. Oleh itu sanitize tangan sendiri dan sanitize plastik yang telah dimasukkan kit tadi. Barulah buang ke dalam tong sampah. Dan selepas buang dalam tong sampah, sekali lagi mencuci tangan dengan sabun. Saya sangat-sangat memohon kepada penduduk Seberang Perai, jangan kita menjadikan ombak yang selanjutnya. Kita telah selesai, kita telah lihat peratusan kes baru telah mula menurun dan tanda-tanda pembukaan ekonomi telah pun hampir tiba. Jangan pula dengan kerana test kit yang kita gunakan menyebabkan satu lagi gelombang baru yang akan menimpa kita, yang kita memang kita minta sangat-sangat memohon supaya dilindungi. Oleh itu patuhilah urusan SOP ataupun kaedah-kaedah yang sangat simple ini. Saya akan pamerkan di dalam Facebook. Untuk makluman ahli-ahli majlis dan semua rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, anggaran kes yang aktif pada ketika ini adalah 6,000. Termasuk close contact. Kalau kita lihat dalam Facebook KKM yang dikeluarkan tiap-tiap hari, positif kes adalah dalam lingkungan 2,000 dan lingkungan 3,500 kemarin. Statistik kemarin 3,500. Saya bagi round figure, 3,500 lebih. Tetapi yang close contact juga dikuarantin. Dan kita telah menganggarkan close contact dengan positif kes 6,000 anggaran. Dan mereka ini setiap hari menghasilkan 7.2 tan sampah domestik dan juga bahan-bahan yang diguna oleh mereka yang kemungkinan ada virus. Dan dianggarkan 300 kit sisa 300 kit ujian kendiri tadi telah dibuang ke dalam tong sampah sewenang-wenangnya tanpa mengikut peraturan yang betul. Di samping itu, ada lagi penduduk-penduduk yang tidak ada positif kes yang hanya untuk berwaspada, menguji diri mereka sendiri sebelum memasuki sesuatu urusan penting ataupun hanya membuat ujian kendiri. Lebih kurang 200 ujian kit. Ini bermakna
500 anggaran ujian kits Kendiri ini ada di dalam tong-tong sampah di seberang perai, dan sangat-sangat membimbangkan jika angka ini meningkat dan tidak dikawal, malahan akan menyebabkan satu lagi masalah yang kita tak mahu mendengarnya berlaku di masa hadapan, khususnya di seberang perai. Sebab itulah saya memohon kepada semua penduduk, ambil serius, bukan perkara yang ringan, bukan satu isu yang enteng, ambil serius. Nak buat senang saja, tapi kalau tak buat masalahnya besar. Perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan award kepada pemandu kenderaan MBSP yang excellent. Ini adalah kali pertama MBSP mengadakan award kepada pemandu kenderaan, khususnya pada kali ini adalah kompakter. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Jabatan Kejuruteraan, khususnya bahagian bengkel yang telah mendatangkan idea yang bagus. Kerana MBSP mempunyai 407 buah kenderaan pelbagai jenis. 78 buah kenderaan adalah kompakter. Kompakter kalau breakdown juga menimbulkan masalah. Kalau breakdown menimbulkan masalah kutipan, servis terbengkalai, kos tinggi. Berbagai-bagai masalah yang akan menimpa jika tidak dijaga ataupun tidak diselenggara, tidak diberi perhatian oleh pemandu dengan betul. Dia akan menyebabkan breakdown servis, dia akan menyebabkan kos yang tinggi. Pada kali ini kita tumpukan kepada 74 buah kenderaan kompakter daripada 10 yang mempunyai berat 10 tan yang boleh membawa muatan sebanyak maksimum 9 tan. Kenderaan-kenderaan ini ada di depo-depo dan setiap depo mempunyai 7 hingga 15 kompakter. Anugerah yang kita berikan adalah kepada pemandu. Berdasarkan ada dua anugerah. Satu anugerah penyelenggaraan kenderaan yang terbaik. Akan dilihat dari segi maintenance schedule dia, akan dilihat dari segi luaran dan juga dalaman. Yang kedua, pilot itu sendiri. Now we call them pilot. We have to motivate our driver because they are very hard working person and very important to me and to us and to all the Seberang Perai residents. We call them pilot. Better name is pilot. So, semua pilot ni juga kita akan bagi award yang tidak mempunyai rekod masalah kesalahan jalan raya, yang tidak mempunyai rekod disiplin dan juga tidak mempunyai rekod-rekod yang kehadiran dan sebagainya. Mereka ini akan diberi award. Dalam masa yang sama, immediate superior juga akan dinilai kerana mereka bertanggungjawab untuk memerhati ataupun civilian akan juga diberi award. Pada pagi ini saya minta kerjasama whip party dan juga ahli majlis, mari kita hormati mereka. Selepas ini kita akan letakkan wing kepada badan mereka, mengatakan mereka adalah pilot yang bertauliah oleh MBSP. Satu penghormatan kepada mereka. Tahniah kepada jabatan yang menganjurkan, Jabatan Kejuruteraan di bawah bengkel, dan juga kepada pilot-pilot serta kenderaan-kenderaan serta pegawai-pegawai atasan mereka yang telah berjaya mengekalkan pemandu-pemandu yang berkualiti. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.